Pelbagai isu telah dibangkitkan oleh ahli yang Parlimen mengenai pindaan pada perundangan melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak, penambahbaikan fasiliti mahkamah khususnya di Sabah Sarawak, status perancangan mahkamah bergerak, status perluasan mahkamah jenayah seksual terhadap kanak-kanak, penambahbaikan terhadap perundangan insolvensi, agenda reformasi Parlimen menyegerakan pewujudan Akta Perdanaan Politik, penambahbaikan kepada perkhidmatan bantuan guaman serta sebagainya. Yang berhormat Bentong ada di sini ya. Yang berhormat Bentong ingin tahu apakah pindaan yang dicadangkan terhadap undang-undang berkaitan jenayah seksual kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, jenayah seksual terhadap kanak-kanak merupakan sesuatu masalah ataupun isu masyarakat yang perlu ditangani secara holistik dan serius kerana kegagalan menangani maka akan hancurlah masa depan negara kita. Penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia bagi melindungi ancaman seksual kepada kanak-kanak masih berada di tahap yang rendah sekaligus meletakkan Malaysia jauh ke belakang berbanding dengan negara Asia Tenggara yang lain. Menurut Indeks Antarabangsa Out of the Shadows, Malaysia berada di kedudukan yang ke-23 daripada 60 buah negara dalam tindak balas terhadap ancaman, eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dengan jumlah markah 56.9. Di belakang rakan negara serantau seperti Indonesia 68%, Thailand 58%, Filipina 58%, Vietnam 58%. Oleh itu langkah proaktif haruslah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kedudukan Malaysia berdasarkan piawai antarabangsa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, menurut statistik yang dibekalkan oleh pihak PDRM, seramai 5,350 mangsa jenayah seksual kanak-kanak telah dilaporkan daripada bulan April 2017 hingga ke tahun 2022. Dalam usaha membantras jenayah seksual terhadap kanak-kanak, beberapa inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan, antaranya melalui pengubalan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang telah pun berkuat kuasa pada 10 Julai 2017. Walau bagaimanapun selepas akta ini telah dikuatkuasakan selama 5 tahun, terdapat beberapa jurang dan cabaran dalam undang-undang yang perlu dikaji dan disemak semula bagi memastikan pelaksanaan yang lebih lancar supaya tujuan dan semangat akta tersebut dapat dicapai. Hal ini juga bagi memastikan keadilan jenayah terhadap kanak-kanak dapat diperkasa dan memberi lebih perlindungan secara holistik kepada mangsa atau saksi melalui sistem perundangan. Manakala Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 memperuntukkan perkara berhubung keterangan saksi kanak-kanak pada tahun 2007, walau bagaimanapun akta tersebut tidak pernah dipinda sejak 16 tahun yang lepas. Apabila teknologi berkembang dan kaedah penderaan moden terbentuk sama ada dalam talian ataupun luar talian, oleh itu undang-undang sedia ada perlu dipinda untuk menangani, mencegah dan menghukum pendera yang menggunakan kaedah-kaedah moden tersebut. Selain daripada itu, kerajaan juga perlu memastikan akses bagi setiap mangsa kanak-kanak kepada sistem keadilan adalah selamat, mudah diakses dan kepentingan terbaik kanak-kanak dengan izin best interest of the child diutamakan. Pada November 2020, Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial telah ditubuhkan. JKPK tersebut telah menganjurkan beberapa konsultasi dan mesyuarat yang berterusan sepanjang 2 tahun sesi Parlimen ke-14. Antara isu yang telah dibangkitkan berulang kali oleh pelbagai pihak berkepentingan, termasuklah agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan, adalah isu mengenai peningkatan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Antara sebab yang menyumbang kepada peningkatan kes tersebut termasuk kelewatan dalam pengendalian dan sabitan kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang menyebabkan kekurangan dari segi kesan pencegahan undang-undang tersebut. Dalam sesi mesyuarat kedua penggal kelima, Parlimen ke-14 tahun 2022, JKPK tersebut telah membentangkan Pelan Hala 7 Roadmap untuk perancangan dalam masa 5 tahun dalam mengukuhkan dan menambah baik sokongan sedia ada bagi mangsa-mangsa kanak-kanak dan saksi kanak-kanak dalam sistem keadilan jenayah. Pelan Hala 7 tersebut telah dijadikan panduan bagi wujud penambahbaikan dan perincian yang lebih jelas terhadap cadangan pindaan kepada undang-undang berkaitan. Pada 13 Disember 2022, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri telah memulakan mesyuarat
berkenaan cadangan pindaan kepada akta berkenaan bersama dengan Jabatan Peguam Negara dan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, beberapa sesi libat urus telah diadakan bersama pihak-pihak berkepentingan yang terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan, ahli-ahli akademik dan masyarakat civil society organisation dengan izin UNICEF bagi membincangkan hala tuju serta mendapatkan input dan maklum balas penyediaan dasar dan membincangkan parameter pindaan yang berkaitan. Antaranya ialah sesi libat urus pada 9 Januari, 2 Februari, 7 Februari dan 8 Februari. Susulan daripada itu, Kerajaan Perpaduan telah meluluskan dasar pindaan kepada Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 dan Akta Keterangan 1950 pada 24 Februari 2023. Pindaan akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, terdapat 3 cadaan pindaan yang dibuat kepada Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak dan 3 cadangan pindaan juga akan dibuat kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak. Manakala fasa kedua akan dilaksanakan pada sidang Parlimen yang akan datang selepas sesi libat urus selanjutnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Antara cadangan pindaan yang dibuat adalah memperkenalkan langkah tambahan mesra kanak-kanak untuk melindungi mangsa kanak-kanak, mewujudkan kesalahan-kesalahan baru dan memperuntukkan pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Pindaan perundangan yang bakal dilaksanakan ini adalah merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, pelaksanaan polisi yang dicadangkan juga menunjukkan komitmen kerajaan hari ini untuk sentiasa terbuka ke arah pembaruan dan penambahbaikan sistem perundangan dan keadilan di negara kita. Selain daripada itu, reformasi yang dicadangkan diharapkan dapat membantu mangsa ataupun saksi kanak-kanak daripada mengalami trauma berpanjangan akibat terpaksa melalui proses perbicaraan yang panjang, berulang-ulang dan sistem kehakiman yang bersifat tidak mesra kepada kanak-kanak. Saya nak juga jawab soalan daripada yang membuat bentung tentang mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Apakah usaha oleh kerajaan untuk penambahan yang ditubuhkan? Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak ni satu mahkamah yang khas diwujudkan untuk kes-kes jenayah seksual kanak-kanak. Dan yang pertama ditubuhkan di Putrajaya pada tahun 2017. Kelebihan mahkamah ini ialah dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur teknologi yang begitu tinggi dan mesra kanak-kanak seperti sistem court recording dan transcription CRT dan voice to text VTT, sistem audio visual, sistem visualizer, bilik saksi dan menunggu kanak-kanak yang kondusif dan mempunyai pendekatan yang child friendly dengan izin. Maknanya Tuan Yang Pertua, kalau kita pergi ke mahkamah ni macam kita pergi ke bangunan kindergarten. Dia bukannya kita pergi ke mahkamah secara fizikal. Hakim pun dia tak ada duduk atas dengan izin bangku yang khas, tidak. Semuanya adalah child friendly. Sebab kita mengetahui antara cabarannya ialah bila kanak-kanak memberikan keterangan extraction of evidence Tuan Yang di-Pertua tu, bagaimana kita nak tahu? Sebab kalau kita melihat daripada pakar kanak-kanak, selalunya berkata kanak-kanak ni tidak berbohong. Children, they never lie. Bukan kata they lie, they never lie. Jadi dalam kes-kes jenayah seksual, perlu juga pembuktian itu diambil melalui physical evidence di segi penunjukan. Yang berlaku selalu yang kita tahu ialah penggunaan patung anatomi. Yang mana kanak-kanak tu kena tunjuk bagaimana. Sebab kanak-kanak ni ada beberapa perkara ayat dia tak boleh cakap dan kita tidak boleh mewujudkan satu pendekatan yang mana kita membuatkan seolah we are giving guidance dengan izin. Dia tak boleh. Itu sebabnya di sini saya terima kasih kepada Ketua Hakim Negara sebab Tun sendiri beritahu pada saya dan dia bersetuju bahawa mungkin mahkamah kena lebih mempunyai pendekatan yang inquisitorial dengan izin macam sistem di mahkamah-mahkamah sivil di Eropah. Maknanya hakim kena main yang peranan yang lebih aktif dalam extraction of evidence dengan izin. Sebab kalau nak biar dua-dua pihak ni, sistem common law kita ni ialah kepakaran peguam. Tahulah Tuan Yang Pertua, kalau kita nak membela, memang hak peguam tu membela. Tapi kalau dia badgering kepada kanak-kanak tu sebagai saksi, ini sesuatu yang tidak adil. Dan yang paling dahsyat sekali Tuan Yang di-Pertua ialah antara laporan kepada polis dengan kes pergi ke mahkamah, di mana letaknya kanak-kanak ni kalau yang dituduh adalah mereka yang memberi dia rezeki. Seperti bapak dia, abang dia, atuk dia. Jadi
family nucleus tu, Tuan Yang Ketua, kadang-kadang masalahnya selalunya dilihat bahawa keluarga selalu menyembunyikan perkara yang sebenar sebab dia takut siapa yang nak bela, siapa yang nak cari rezeki. Jadi ini suatu sistem yang kita kena melihat secara menyeluruh. Sebab itulah kadang-kadang di mana kanak-kanak selalu menjadi mangsa kerana mereka melihat sistem agak susah untuk satu proses keadilan itu untuk dicapai. Jadi dia mengambil kesempatan. Itu sebabnya dalam pindaan pada undang-undang ni dan juga pewujudan mahkamah yang lebih, kita nak supaya kes ni dapat diselesaikan secepat mungkin, supaya bila kanak-kanak tu dah dewasa, dia tak segan pergi ke mahkamah. Dan kita semua sebagai ahli parlimen pun tahulah di kawasan kita macam-macam cerita kita dengar. Tapi nak dapat laporan, nak dapat pembuktian ni bukan satu perkara yang mudah. Itu sebab undang-undang mesti pada tahap yang betul-betul memberikan hukuman supaya mereka takut untuk melakukan perbuatan ini. Ini sesuatu yang mana saya rasa ahli-ahli parlimen kena memainkan peranan yang begitu agresif bila kita membincang kepada pindaan kepada undang-undang ini. Pada tahun 2018 hingga 2022, mahkamah telah meluaskan mahkamah khas ini pada 13 lokasi di seluruh Malaysia, iaitu Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kelang, Ipoh, Georgetown, Alor, Kanga, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, Kota Kinabalu dan Kuching. Pada masa sekarang ni, Tuan Yang Ketua, sekurang-kurangnya ada 40 mahkamah session biasa, jenayah am biasa di seluruh Malaysia yang bersedia mengendalikan kes ini. Tetapi Tuan Yang Ketua, saya beritahu kepada Ketua Hakim Negara, hakim-hakim dalam kes ini mestilah hakim yang pakar. Kalau hakim-hakim ni dipindahkan, kepakaran itu bertukar, kemungkinan kebolehan untuk mendengar keterangan, menjatuhkan hukuman itu. Jadi ini sesuatu pengkhususan yang diperlukan. Dari kesediaan infrastruktur ICT dan juga bukan ICT, mahkamah-mahkamah JSKK ini dilihat perlu dilengkapkan sepenuhnya. Kerajaan pada hari ini, Kerajaan Perpaduan amat prihatin dalam faktor geografi, lokasi dan logistik bagi mahkamah kanak-kanak ini untuk diadakan di seluruh negara. Yang menjadi isu yang kita berhadapan ialah pada tahun ini, Belanjawan 2023, kerajaan telah meletakkan peruntukan sebanyak 3 juta dalam memantapkan mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Anggaran kosnya, Tuan Yang Dipertua, antara satu mahkamah tu pada tahun 2017 ialah 200,000 satu mahkamah dengan penuh kelengkapan, dan hari ini mungkin dalam kiraannya 400,000. Yang mahalnya, Tuan Yang Dipertua, ialah sistem ICT yang dibawa.